InsyaAllah kita mulakan pengajian kita malam ni dengan kita sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashab ridha masyaallah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa syafiuhu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa alal malaikatil muqarrabin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil kitabil karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Wahai orang beriman, takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha meliputi terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bada islamu ghariban wa sya'uru ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu bermula dalam keadaan asing dan dia akan kembali menjadi asing. Berbahagialah pada orang yang asing. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa wal ifadatu istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalati ilal khairi ibtigha al wajhillah wal mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang dihormati, silakan Fadil Tuan Imam kita, Fadil Tuan Bilal, kemudian sahabat saya Saab Sansuri, selaku pengurusi surau serta imam surau. Suraunya jawatan kuasa masjid, jawatan kuasa surau, jawatan kuasa surau, kadang tersebut masjid tu. Dan sidang jamaah muslimin dan muslimat, mukminin mukminat, Allah Ta'ala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan selimpah kurnia serta rahmat daripada Allah lagi terdapat bersama pada malam ini untuk kita sambung pengajian
kitab bab munakat, bab nikah kahwin, di muka surat apa tu? 56. Tak silap saya lah. Betul lah? 56, 57 macam tu kan. Masih lagi dalam bab perempuan yang haram dikahwini ataupun wanita-wanita yang haram dikahwini. Dia ada, hari itu ada dua, haram mu'abbadah dan muaqqatah. Haram yang selama-lamanya, dan seterusnya haram yang muaqqatah, haram yang bertempoh ataupun berwaktu. Jadi insya-Allah malam ni kita ghostan balik sikit muka surat 56 tu 2.2.5. Mengahwini perempuan yang bersuami, mengahwini perempuan yang bersuami, hukumnya haram lah ataupun terbatal lah nanti. Akad tu akan terbatal bila kita perempuan berkahwin, lelaki berkahwin dengan perempuan yang masih ada suami. Jadi kata musannif, qala musannif Allah Ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dar amin, tidak harus seorang lelaki mengahwini perempuan yang bersuami dan masih berada di bawah jagaan suaminya. Tidak harus maksudnya haram lah tu. Haram seorang lelaki mengahwini perempuan yang bersuami dan masih berada di bawah jagaan suami dia. Jadi perkahwinan hanya dibenarkan apabila suami perempuan itu meninggal dunia ataupun suaminya menceraikannya dan telah pun selesai iddah. Telah selesai iddah, sama ada iddah yang kematian suami tadi. Iddah kematian suami ialah selama 4 bulan 10 hari. Kemudian kalau iddah biasa yang diceraikan, mana 3 kali suci lah. Salah satu quru, mana 3 kali suci. Dah habis 3 kali suci, maka bolehlah lelaki lain datanglah untuk meminang perempuan tersebut. Jadi hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wal muhsanatu minan nisa, wal muhsanatu minan nisa, dan diharamkan juga kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan isteri orang. Perempuan-perempuan yang ada isteri, yang ada suami lah. Perempuan-perempuan ada suami, maka haramlah. Macam tu. Jadi kalau in case kalau berlaku begitu, maka pihak yang berwajib naklah, orang kata, pihak berwajib naklah, orang kata, mohon di mahkamah untuk farakkan, farakkan pernikahan tersebut. Kena farakkan pernikahan lah. Pihak yang berwajib kalau dah tahu ataupun ada orang report ke, orang beritahu ke bahawa perempuan ini masih ada suami, ataupun suami yang pertama tu datang mengadulah. Pada pernah berlaku juga, suami pertama tu datang mengadu bahawa isterinya itu berkahwin kali yang ketiga, sedangkan dia tak pernah menceraikan akan isteri dia. Ni hasil perkahwinan di Thailand ni. Lelaki berkahwin dengan lelaki pertama, suami pertama di Thailand. Lepas tu lelaki pertama tu menghilangkan diri. Lelaki pertama tu menghilangkan diri. Jadi perempuan tadi menganggap bahawa suami dia telah menceraikan dia. Dia anggap macam tu. Sebab suami itu menghilangkan diri, tak tahu ke mana pergi dia. Kemudian perempuan itu memohon untuk berkahwin dengan lelaki yang kedua. Disebabkan oleh pernikahannya itu di Thailand tidak didaftarkan di Malaysia. Jadi pihak berwajib menganggap perkahwinan itu tak wujud lah. Perkahwinan itu tak wujud. Jadi perempuan tadi berkahwin dengan lelaki yang kedua. Bila kahwin lelaki yang kedua, berlakulah perceraian pula lelaki yang kedua ni. Maka adalah si cerai dia. Kemudian perempuan ni berkahwin dengan lelaki yang ketiga menggunakan si cerai lelaki yang kedua. Menggunakan si cerai lelaki yang kedua. Bila dah berkahwin dan berjayalah perkahwin tadi, maknanya perkahwinan nanti berlakulah dengan lelaki yang ketiga.
Tiba-tiba lelaki suami yang pertama tu datang. Suami yang pertama tu datang. Dia beritahu bahawa isteri dia itu dia tak pernah menceraikan. Dia tak pernah menceraikan perempuan tu. Dan perempuan tu pula menganggap bahawa lelaki yang pertama tu dah menceraikan dia. Sedangkan masih lagi tidak berlaku perceraian. Dan lelaki itu menunjukkan cincin pernikahannya di Thailand tu, ditunjukkan si pernikahan tu. Jadi dimohon mahkamah, kan, disebabkan oleh perempuan tu masih dikira ada suami dengan lelaki yang pertama, maka dimohon di mahkamah untuk diparakkanlah pernikahan dengan lelaki yang ketiga. Parakkan pernikahan dengan lelaki yang ketiga tadi. Mana dia kembalilah dengan suami yang pertama. Lepas tu tak tahu lah macam mana cerita senyap macam tu. Sama ada dia masih dengan lelaki pertama atau tidak pun tak dapat dipastikan lagi. Hilanglah macam tu. Baik. Jadi mengahwini perempuan yang bersuami, sama ada perempuan tu sendiri yang menipu, kan, ataupun lelaki itu membawa perempuan itu buat lari. Dia ada dua keadaan tu. Dia ada dua keadaan. Sama ada perempuan yang masih suami itu dia menipu, menyatakan dia tak ada suami, ataupun lelaki yang kedua ini membawa dia lari. Bawa lari, nikah di Thailand ke, nikah di mana-mana dan sebagainya. Jadi kalau berlaku macam itu, maka pernikahan tu naklah diparakkan. Dipisahkanlah pasangan tadi. Sebab apa? Perempuan itu masih ada suami. Baik. Kemudian 2.2.6, mengahwini perempuan yang masih dalam iddah. Mengahwini perempuan yang masih dalam iddah, seorang lelaki tidak harus, dia bukan tidak harus, haram, seorang lelaki haram mengahwini perempuan yang masih dalam iddah, sama ada iddah dalam kerana perceraian ataupun disebabkan oleh kematian. Perkahwinan hanya dibolehkan apabila selesai iddah tersebut. Macam tu. Sama ada perempuan itu menyatakan dia telah habis iddah, ataupun dalam konteks zaman sekarang ini yang keluarkan sijil nikah, sijil cerai biasanya pejabat agama. Pejabat agama yang mengeluarkan sijil cerai. Sebelum sijil cerai diberikan kepada perempuan yang telah bercerai, biasanya pejabat agama akan tanyalah, betul ke puan ni dah habis iddah? Betul tak puan iddah ni? Dia kata betul. Benda ni tak boleh mongak puan. Kena cakap betul-betul dah habis ke belum? Dia kata dah habis. Okeylah. Dah habis, kita terimalah apa cakap tadi, kita bagilah sijil cerai. Jangan dia kata kejap belum, kejap sudah. Kejap belum, kejap sudah. Rasa belum ustaz. Rasa macam sudah lah ustaz. Rasa macam belum, macam sudah lah. Macam mana ni puan, sudah ke belum? Kan macam tu. Jadi pegawai dia kena bantulah. Buatlah pengiraan dia sama ada dah atau belum. Betul tak? Macam tu. Tapi kalau rasa belumlah macam tu. Dia kena wujudkan satu keyakinan pada dia lah. Dah habis dah atau belum. Kalau rasa belum habis, tunggulah dulu 2-3 hari lagi. Kadang-kadang dia ragu tu. Kadang yang sehari tu, kadang dia ragu tu. Dah habis ke belum? Sehari lagi. Dia baki sehari lagi. Dah ke belum? Dia pun confused. Kalau macam tu, tunggulah 1 hari lipuan. Untuk keyakinan kan, gitu. Baik. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wala ta'zimu uqdatun nikah hatta yablugha al-kitab ajalah. Wala ta'zimu uqdatun nikah, dan janganlah kamu menetapkan dengan bersungguh-sungguh nak melakukan akad nikah sebelum habis iddah yang ditetapkan itu. Hatta yablugha al-kitab ajalah. Sebelum habis iddah. Dah betul habis iddah, maka barulah bolehlah uruskan untuk pernikahan yang barulah. Pernikahan yang baru. Bila pernikahan baru ni lah, mestilah dokumen-dokumen dia kena adalah lengkap dah semua. Kalau dokumen tak lengkap macam mana? Untuk pasangan-pasangan telah bercerai, nak nikah dengan pasangan dengan lelaki lain atau perempuan lain, mestilah disertakan dengan cincin cerai. Cincin cerai naklah dilampirkan sekali dah.
Sedia cerai yang original, yang ori itulah, yang asal tu naklah dipulangkan kepada pejabat agama kalau seandainya seorang perempuan atau lelaki itu nak berkahwin dengan orang yang lain, macam tu. Baik. Kemudian 2.2.7. Perempuan diceraikan dengan talak 3. Perempuan yang diceraikan dengan talak 3 tidak harus dikahwini ataupun haramlah. Tidak harus ni makna haram. Bukan tidak harus dalam makna biasa tu. La yazuz bermakna haram. Tidak harus bermakna haram. Haram dikahwini oleh bekas suaminya semula sehingga dia berkahwin dengan lelaki lain dengan perkahwinan yang sahih menurut syarak. Mestilah perempuan tadi berkahwin dengan lelaki lain, kemudian bila dah kahwin tu mestilah ada berlakulah persetubuhan tu. Dia tak boleh hanya berkahwin tak ada persetubuhan, tak boleh. Dia mestilah berlaku perkahwinan dengan akad nikah yang sah, kemudian berlaku persetubuhan, lepas tu suami yang kedua itu menceraikan dia. Bila dah ceraikan dia, kemudian tu beredah, perempuan itu beredah. Bila perempuan tu dah beredah, pula dia boleh berkahwin dengan bekas suaminya, mana suami pertama lah. Boleh kahwin balik semula lah. Tapi dengan syarat ikutlah dia punya step-step tu. Kalau tak berlaku step tu, tak berlaku lah nanti. Tak sah lah perkahwinan dengan suami yang pertama tu balik. Tak sah lah. Baik. Bekas suami hanya boleh mengahwininya dengan akad nikah yang baru setelah perempuan yang diceraikan itu diceraikan dan selesai iddah dia. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Fa in talaqaha fala junaha alaihima ay yataraja'a in zanna ayyukima hududallah wa tilka hududallah yubayyunuha liqaumin ya'lamun. Maksudnya apa tuan-tuan? Fa in talaqaha, maka jikalau dia telah mentalakkannya. Fa in talaqaha, maka jikalau dia telah menceraikan dan talakkannya, fala tahillu lahu min ba'du, maka tidak halal baginya daripada sesudah, hatta tankiha zaujan ghairah, sehingga dia berkahwin dengan suami yang lain. Ni talak ni mana talak tadi tiga lah ni. Fa in talaqaha tu maksud talak itu talak 3. Fa in talaqaha di situ dia tak sebut talak 3. Tapi domain yang ada talaqaha itu kembalinya pada talak 3. Fa in talaqaha. Dalam Quran ni kadang-kadang dia tak sebutkan dengan jelas. Dia ada domain-domain dalam tu. Kan ganti nama diri yang dalam talaqaha itu yang kembalinya kepada talak 3. Fa in talaqaha, maka talak akan dia perempuan. Mana talak tu dengan talak 3 lah. Fala tahillu lahu min ba'du, maka tidak halal baginya suami daripada sesudah kejadian tadi, hatta tankiha zaujan ghairah, sehinggalah perempuan tadi berkahwin dengan suami yang lain. Fa in talaqaha, maka jikalau dia telah ditalakkan dia, hal talak oleh suami yang lain tadi, mentalakkan dia pula, fala juna alaihima, maka tiada dosa atas keduanya, ayyataraja'a, bahawa keduanya tadi kembali semula, rujuk semula. Yataraja'a ni bermakna akad nikah baru, bukan makna rujuk. Tapi rujuk jugalah, rujuk tapi dalam masa sama akad nikah yang barulah, macam tu. Bukan hanya rujuk-rujuk macam tu je. Saya rujuk awak kepada pernikahan yang lepas. Itu tak cukup. Itu kalau talak edah, talak 1, talak 2 kan. Talak 1, talak 2, itulah lapan rujuk yang biasalah. Kan? Bila kada pasangan dia nak rujuk semula, kita akan bagi borang. Dan ditulislah nama dia, nama pasangan dia, tarikh perceraian dan sebagainya. Lepas tu dia ada bawah tu ada satu akad. Dengan ini saya kembali semula kepada isteri saya dengan pernikahan yang lepas lah. Saya rujuk semula isteri saya dengan pernikahan yang lepas. Itu mana rujuk lah tu. Tapi kata-kata yataraja'a ni rujuk bermakna akad nikah baru. Rujuk bermakna akad nikah baru. Raja'a ni rujuk lah, tapi bukan rujuk bermakna rujuk biasa.
Rujuk bermakna aqdun nikah. Akad nikah al-jadid, akad nikah yang baru. In zanna ayuqima hududallah. Jikalau dia yakin bahawa dia boleh mendirikan hudud Allah, batasan-batasan Allah. Kalau keduanya laki-laki dan perempuan tadi boleh mendekatkan ke Allah, bolehlah rujuk. Wa tilka hududullah, itulah dia aturan hukum Allah, yubayyinuha liqaumin ya'lamun, kan diterangkan akannya bagi orang-orang yang mau berakal lah, mau mengetahui, memahami dan sebagainya. Okey. Ini kalau seandainya kalau tak ada masalah lah. Kalau tak ada masalah, bolehlah nikah, akad nikah yang baru semula. Kalau ada masalah, tak bolehlah rujuk. Mana tak boleh akad nikah semula lah dengan lelaki yang pertama tu. Antara masalahnya ialah seperti macam yang di sebelah ni. Ni ada masalah ni. Begitu juga hadis Nabi SAW. Ini masalah. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ja'atil mar'atu Rifa'ah al-Qurazi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kuntu inda Rifa'ah fatallaqani fa'abatta talaqi fatazawwajtu in Abdurrahman bin Zubair wa innama ma'hu mislu khutbatis saubi faqala aturidu an tarji'i ila Rifa'ah. La, kata Nabi, la, tak boleh, hatta tuziki usailatahu wa yazuqa usailataki. Maksudnya apa tuan-tuan? Hadirin terima daripada Aisyah. Katanya ja'atil mar'ah Rifa'ah al-Qurzi, telah datanglah isteri Rifa'ah bin al-Qurzi datang menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka berkatalah isteri Rifa'ah tadi, dia kata kuntu inda Rifa'ah fatallaki, dia kata dahulu aku berkahwin dengan Rifa'ah, kemudian Rifa'ah menceraikan aku dengan talak 3. Fatallaqani, maka dia menceraikan aku dengan talak 3. Fa'abatta talaki, kemudian aku berkahwin dengan Abdurrahman bin Zubair. Fatazawwajtu in Abdurrahman bin Zubair. Setelah dia Rifa'ah menceraikan dia dengan talak 3, kan, kemudian isteri kepada Rifa'ah tadi berkahwin dengan Abdurrahman bin Zubair. Innama ma'hu mislu khutbatis saubi. Dia kata Abdurrahman bin Zubair ini seumpama seperti khutbatiz zaubi. Khutbatiz zaubi ini istilah kepada mati pucuk. Mana tidak berfungsi lah gitu. Alat tidak berfungsi kan. Alat tidak berfungsi. Mungkin dia dah orang kata dah buat rawatan ke, perubatan dan sebagainya, macam tu jugalah. Tak berfungsi alat dia. Maka berkata ya, aturidu an tarji'i ila Rifa'ah. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak aku kembali semula kepada Rifa'ah? Dah kan nak kembali pula pada Rifa'ah pula. Hari tu dah marah-marah dengan Rifa'ah kan. Rifa'ah dah telah keceraikan dia dengan talak 3. Lepas tu kahwin dengan Abdurrahman bin Zubair. Rupa-rupa Abdurrahman ni ada masalah pula kesihatan dia kan. Alat dia tu tidak berfungsi kan. Jadi kemudian dia nak kembali semula kepada Rifa'ah. Jadi tanya dengan Nabi tak? Ya Nabi, ya Rasulullah, boleh tak aku kembali semula kepada Rifa'ah? Maka Nabi kata, la, tidak. Hatta tuziki usailatahu, sehingga engkau merasai kemanisannya, wa yazuku usailataki, dan dia juga menikmati kemanisanmu. Mana berlakulah perhubungan lah, persetubuhan lah. Hubungan kelamin tu mesti adalah berlaku antara suami isteri tadi. Kalau berlaku tu barulah kemudian ceraikan, barulah dia boleh kembali semula kepada Rifa'ah. Kalau tak boleh kembalilah macam tu. Nak buat macam mana? Nangislah melolong siang malam nangis. Nak buat macam mana? Nasib badan. Nasib lah kan. Macam tu. Ya.
Apakah proses itu dalam perbincangan ataupun kesepakatan ataupun secara kebetulan berlaku? Proses sebut. Bagaimana sebab sekarang ni ada orang dia cari orang. Muhalil lah tu. Si muhalil kan? Ya. Si muhalil lah. Maknanya dia melantik seseorang lah je tu. Je tu. Benda tu boleh, tetapi perbuatan tu haram lah. Perbuatan tu tak haram, melantik si muhalil. Macam tu. Nabi melaknat lah orang si muhalil ni. Tapi maknanya mungkin kalau berlaku juga macam tu, pernikahan tu berlaku, kemudian berlaku persetubuhan dan berlaku perceraian, kan? Tetap juga dia boleh kembali dengan lelaki yang pertama juga, boleh kembali. Tapi perbuatan tu tak haram lah. Tetap haram lah perbuatan tu, dan dilaknat lah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Macam tu. Namanya si muhalil. Muhalil mana orang yang dilantik. Dia lantik. Tetapi betul ke dia berlakunya persetubuhan tu? Takut nanti persetubuhan tu tak berlaku. Orang tu dah dapat duit, lepas tu dia senyap macam tu lah. Dia kata dah berlaku persetubuhan, tapi sebenarnya tak berlaku persetubuhan. Macam tu. Tu kena mesti ada sumpah lah. Sumpah daripada lelaki tersebut ataupun sumpah daripada perempuan tersebut lakunya persetubuhan. Wallahu alam. Macam tu. Okey, ada tak berlaku itu? Mana mesti muhalil lah, melantik. Kadang yang lantik tu lelaki tu. Lelaki yang pertama tu dia lantik si muhalil. Sebab apa? Dia nak kembali semula dengan isteri dia. Sebabkan dia dah terlepaskan jatuh talak 3. Lepas tu dia dah menyesal pula. Maka dia lantik si pak sanggup itu, si muhalil itu. Maka si muhalil itu pun ambil lah duit, dapatlah duit. Itu kahwinlah dengan perempuan tadi, bekas isteri tadi, si lelaki yang pertama tu. Okay, kalau berlakunya persetubuhan tu lepas ceraikan, mana bolehlah kembali kepada lelaki yang pertama tu. Tetapi perbuatan tu tetap haram lah. Haram lah pun melantik si muhalil. Macam tu. Boleh? Macam tu? Okey. Ataupun tuan-tuan tengok balik bab edah tu lah. Bab talak. Bab talak ada tak? Masalah talak, perceraian dengan tebus talak. Talak sebelum persetubuhan. Masalah talak. Ada mam? Talak 3 je tak mam? Perceraian dengan talak 3. Muka surat 292 tapi dia tak sebut pun. Dia tak sebut lah masalah ni. 292, 293. Perceraian dengan talak 3. Okey. Iddah dengan suaminya telah berakhir, berkahwin dengan lelaki lain secara biasa dengan akad nikah yang sahih, disetubuhi oleh suami yang baru dengan sempurna. Suami baru itu menceraikannya atau meninggal dunia. Iddah dengan suami barunya itu telah berakhir. Setelah melalui 5 peringkat ini, jika bekas isteri bersetuju, suami yang menceraikannya dengan talak 3 boleh mengahwini semula dengan akad nikah dan mas kahwin yang baru. Ada sebut muhalil tak? Tak ada kan? Tak ada pula sebut si muhalil sini. Okey, tak apa, nanti kalau kita siap-siap boleh lah. Siap semula berkenaan persoalan daripada imam tadi. Baik, seterusnya tuan-tuan, kita lihat pada poligami pula. Ni poligami ni menarik tuan. Hukum poligami dan hikmah pensyariatannya. Ada soalan lagi mam? Biar. Tak ada.
Ha. Perempuan tu boleh bertunang. Masa edah tak boleh pinang. Tak boleh tunang. Dalam masa edah tak boleh bertunang. Dia hanya menyindir boleh lah. Sindiran-sindiran boleh lah. Tudung kau cantik kan, baju kau lawa, tak? Kan? Lawa lah tudung kau ni kan. Dia sindir-sindir macam tu boleh. Tapi meminang khitbah, nama khitbah. Khutbah lain, khitbah lain. Khutbah tu imam baca khutbah tu. Khitbah mana meminang. Minang tak boleh lah. Tak boleh. Yang boleh menyindir. Menyindir kau ni lawa kan, kau ni bagus kan, kau ni cantik dan sebagainya. Tudung kau lawa lah kan. Adalah makna dia cakap macam tu. Tu menyindir, sindir-sindiran boleh lah. Itu. Kiasan-kiasan sindiran tetapi meminang tidak boleh. Okey? Dah. Cikgu boleh? Baik, seterusnya hukum poligami. Dan hikmah pensyariatannya. Hukum poligami, hukum asal poligami adalah harus. Hukumnya harus. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fantihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim, apabila kamu berkahwin dengan mereka, fankihu ma taba lakum, maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan daripada perempuan-perempuan lain. 2, 3 atau 4. 2, 3 ataupun 4. Bolehlah. Yang penting kemampuan lah. Mampu dan boleh berlaku adil. Bolehlah. Kan? Bincanglah baik-baik. Bincanglah dengan rumah tu kan. Itu. Bincang rumah. Walaupun begitu, hukum poligami itu berubah menjadi sunat dan boleh jadi mulai makruh pula dan boleh jadi haram pula berdasarkan situasi dan keadaan individu yang menginginkan poligami. Hukum asalnya harus. Macam juga bab pernikahan. Hukum asal menikah adalah harus. Tapi ada masanya dia akan jadi sunat, ada masanya jadi wajib, ada masanya jadi haram pula berkahwin. Sama juga dalam poligami pun, sama juga hukumnya asalnya harus. Tapi dia boleh jadi sunat, boleh jadi makruh, boleh jadi haram pula. Berdasarkan situasi dia. Keadaan dia macam mana lah pada pasangan tersebut. Baik, macam mana sunat? Sunat poligami. Apabila seorang lelaki mengulurkan isteri yang lain. Contohnya seseorang yang tidak memadai dengan seorang isteri. Ataupun apabila isteri pertama itu sakit atau mandul, sedangkan suami menginginkan anak. Suami juga merasakan dia mampu untuk berlaku adil terhadap kedua-duanya isteri dia tadi. Dalam keadaan ini, hukum poligami adalah sunat. Jadi sunatlah. Kerana terdapat maslahah. Maslahah ni makna keperluan. Keperluan yang dibenarkan oleh syarak. Para sahabat juga berkahwin lebih daripada seorang isteri. Mana ada para sahabat pun ada jugalah yang berkahwin dan Nabi juga begitu, kan? Dia hukumnya adalah sunat, tuan-tuan. Mana seorang isteri, seorang lelaki mengulurkan isteri yang lain. Mana tak mada, tak cukup seorang isteri, nak 2 isteri, kan? Lepas tu boleh berlaku adil pula. Lepas tu boleh pula survive, kan? Yang penting kewangan lah. Antara yang paling penting kewangan lah. Kalau kewangan dia okey, pendapatan pun okey, mantap je kan, cikgu? Setiap bulan mantap je pendapatan dia kan? Macam tu. Kemudian isteri pertama dengan kedua pun boleh juga, boleh pula macam adik-beradik pula, tuan-tuan. Tak ada masalah. Yang isteri pertama panggil isteri kedua kakak. Isteri yang kedua, isteri yang pertama panggil isteri yang kedua adik. Isteri yang kedua panggil isteri yang pertama kakak. Betul lah? Ngam dia tu. Boleh lah kan? Macam tu. Tapi ada juga kes-kes yang kata perempuan dah mengandung pun ada. Dah mengandung. Dia nak poligami. Dia tengok perempuan tu pun yang mengandung dah. Jadi hakim pun tak boleh buat apa. Banyak kes berlaku tu juga.
perempuan yang kedua tu dah mengandung, dia dah buat perhubungan dengan perempuan yang kedua tu, kan? Jadi isteri yang pertama pun tak nak terpaksa juga berizinkan, membenarkanlah. Sebab dah mengandung. Itu pun salah satu cara juga lelaki ni dia nak poligami, tuan-tuan. Dia dah ada hubungan dulu kan. Ada juga ada juga yang isteri yang pertama ni tuan, memang dia ngam dengan bakal dia punya madu tu, memang ngam. Siap dia pula yang hantar borang, tuan-tuan. Dia pergi hantar borang pejabat agama. Nyaha borang suami dia nak poligami kata. Puan okey ke? Din tak ada masalah dah kata. Kan nampak ada Din yang hantar borang, dia pergi hantar borang, tuan. Kan? Isteri pertama tu hantar borang untuk suami yang nak poligami, tuan. Hebat tu kan. Macam-macam, tuan. Kan? Baik. Kemudian yang kedua, makruh. Jika poligami itu dilakukan tanpa sebarang keperluan, semata-mata untuk menambah keseronokan dan hiburan, maka hukumnya adalah makruh. Makruh lah. Semata-mata nak menambah. Tak ada apa istilah tuan? Tak ada batu apa? Batu digalih kan? Ataupun macam taik kobau lah, taik kobau jantan kan. Kan? Makna tak ada beban, batu digalih silakan. Tak ada beban, batu digalih. Makna hanya semata-mata nak sonok-sonok je lah. Tak ada keperluan apa-apa kan? Gitu. Dan mahkamah pun biasanya kalau pasangan-pasangan lelaki nak poligami ni, biasa mahkamah tanya jugalah. Dia ada borang tu. Kan? Borang yang disediakan bila nak poligami tu, suami tu kena isi borang tu. Antara benda yang ditanya ialah apa keperluan anda nak poligami? Apa keperluan nak poligami? Memang ditanya situ, kena jawablah sendirilah. Apa keperluan dia? Baik. Apatah lagi jika suami itu sangsi dengan kepawiaannya berlaku adil di kalangan isteri dia. Dia pun sangsi, suami itu pun sangsi, tuan-tuan. Keupayaannya nak berlaku adil di kalangan isteri dia. Dia pun ragu-ragu, 50-50. 50-50, tuan-tuan. Boleh ke tak boleh ni? Boleh ke tak boleh? Rasa macam boleh. Rasa macam tak boleh. Kan? Sangsi, tuan-tuan. Kalau sangsi ni jadi makruh lah. Macam tu. Ia juga menjadi makruh kerana dilakukan tanpa sebarang keperluan yang boleh membawa kepada berlakunya kemudaratan akibat tidak berlaku adil. Ini berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW daripada Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, qala Nabi SAW, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan barang yang meragukan engkau kepada barang yang tidak meragukan engkau. Ini nak poligami ni, tapi ragu. Kan? Rasa boleh ke tak boleh ni? Boleh ke tak boleh? Boleh ke rasanya? Rasa macam tak boleh pula. Tengok pada pekerjaan, pada pendapatan, pada gaji dan sebagainya. Tolak tu, tolak ni, tolak tu, tolak ni, bayar sewa rumah, bayar kereta, bayar motor, bayar tu, bayar bil api, bayar asru lah, orang kata wifi lah, lepas tu apa lagi? Hutang tu, hutang dan sebagainya, hutang alung lagi dan sebagainya. Banyak nak hutang-hutang. Jadi mulanya dia yakin, lepas tu dah ragu pula. Dah ragu pula. Jadi Nabi kata tinggalkan benda yang ragu kepada benda tak ragu. Jadi hukumnya adalah makruh lah. Kerana kahwin itu semata-mata nak menambah keseronokan dan hiburan. Kan? Hukumnya makruh. Walaupun memang ada hadis yang kata bantulah golongan-golongan. Naklah kita bantu golongan-golongan marhalah ni. Golongan-golongan janda, naklah kita bantu. Kita tolong golongan-golongan janda ni kan, ibu-ibu tunggal ni kan. Ya anak 1, anak 2, anak 3, anak 10 dan sebagainya. Bantulah. Memang ada suruh bantu kan. Tolong mereka. Tapi yang kita ni lelaki ni pun nak kena fikir banyak kali juga. So, boleh ke tak boleh?
Mampu ke tak mampu kan? So kalau mampu jalan, tak mampu tak payahlah macam tu. Tak ada batu, tak ada beban, batu digalih kan di sini. Macam tu. Yang bermaksud daripada Al-Hasan bin Ali, Nabi bersabda, tinggalkan perkara yang meragukan kepada perkara yang tidak meragukan. Macam tu. Kemudian yang ketiga haram. 1.3 haram. Apabila seorang lelaki berasa ragu atau yakin tidak mampu berlaku adil sekiranya berkahwin lebih daripada seorang perempuan, sama ada kerana kefakiran dia, kelemahannya, atau tak yakin dapat mengelakkan isteri daripada cenderung kepada mana-mana isteri, atau bersikap inaya, maka poligami tadi haramlah. Haramlah. Mana tidak ada kemampuan. Tidak boleh berlaku adil. Dari segi pendapatan pun tak mampu nak berpoligami. Isteri yang ada pun tuan-tuan tak mampu nak bagi nak bagi nafkah isteri yang ada pun. Kadang baju isteri pun tak berganti baju. Mana sana? Masjid. Surau. Handphone. Saya ingat Masjid Manu Azan. Macam tu. Baik. Okey. Jadi hukumnya haram lah. Lelaki yang merasa ragu atau tak yakin. Yakin tidak mampu berlaku adil sekiranya berkahwin lebih daripada seorang perempuan. Sama ada kerana kefakirannya, kelemahannya dan tak yakin dapat mengelakkan daripada kecenderungan kepada mana isteri atau bersikap inaya, maka hukum poligami tadi haramlah. Maknanya ukur baju di ukur apa? Ukur kat badan sendirilah, ukur baju kat badan sendiri. Tengoklah mampu ke tak mampu. Kalau isteri yang pertama pun tak boleh nak sebais, isteri pertama pun orang kata baju isteri pertama pun tak bertukar-tukar. 5 tahun baju isteri pertama tak bertukar-tukar. Kan? Boreh pun kadang tak cukup. Bil api, bil telefon pun kadang tertunggak. Kan? Sewa rumah tertunggak. Kereta pun kena tarik, motor pun kena tarik dan sebagainya. Macam mana nak poligami tu? Mam. Macam mana poligami? Banyak benar tertunggak sini, tunggak sana. Kan? Lepas tu alung pun datang dan sebagainya. Itu pun sebut nak poligami lagi tu. Jadi hukumnya adalah haram lah poligami. Mana tengoklah kemampuan kita sendiri. Mampu ke tak mampu? Boleh ke tak boleh kan? Macam tu. Memanglah orang kata kita nak bantu ibu tunggal ke, kan, orang yang belum berkahwin tu kan, yang masih membujang tu, umur dah 40 lebih 50 tahun masih bujang lagi kan. Kita pun kesian jugalah. Ni nanti jadi andratu ni. Jadi kita pun pakat dengan rumah. Alah, rumah cakap itu pun ni tak bayar, ni tak bayar, tu tak bayar, ni tak bayar, tunggak sana tunggak sini. Macam mana abang nak nikah seorang lagi kan? Macam tu. Maka isteri kata, suami dia kata, yakinlah dengan rezeki daripada Allah, dia kata. Yakinlah kita dengan rezeki daripada Allah, nanti Allah Ta'ala akan bagi rezeki pada kita. Orang kata rezeki apa? Yang lain yang sini pun tak settle. Yuran sekolah anak pun tak bayar, surat PIBG pun tak bayar. Macam mana ni? Kan? Kasut anak pun tak bertukar sekolah. Dah. Jadi lelaki tu pun termenung. Dah tak jadi. Tak jadi je kan. Macam tu. Baik. Jadi hal ni demikian kerana dia akan menimbulkan kemudaratan kepada orang lain. Hal ni berdasarkan daripada hadis Rasulullah SAW. Nabi SAW yaqul, la darara wa la diral. Tiada kemudaratan dan tidak boleh melakukan perkara yang memudaratkan. Macam tu. Cuma dalam konteks Islam ni tuan-tuan, kalau konteks dalam Malaysia ni siapa nak poligami pergi mahkamah je. Kita tak nak cerita panjang tu. Kalau kita pejabat agama lah, kita tak ada cerita nak buat poligami ni.
Tuan nak bernikah seorang lagi, betul? Pergi mahkamah. Itu je lah. Pergi mahkamah, mohon mahkamah, nanti hakim akan tanya ni. Hakim telah berpuas hati dan sebagainya, maka dia akan keluarkan keputusan mahkamah boleh berpoligami. Just serah kat kita proses. Itu je. Yang agama proses je. Dia tak ada nak fikir dia tak ada nak fikir poning-poning tu. Yang penting tuan dah ada kelulusan daripada mahkamah untuk berpoligami. Je tu. Dan biasanya keputusan mahkamah tu dia akan sebut, biasanya dia akan sebutlah. Okey, nafkah untuk isteri pertama berapa? Nafkah untuk anak-anak isteri pertama berapa? Contohlah nafkah untuk isteri pertama contohnya 500 sebulan. Nafkah untuk anak-anak contohnya anak berapa orang? 3 orang. 3 orang berapa? Contohnya adalah 2000. 2000 untuk anak-anak untuk isteri yang pertama. Kemudian apa lagi? Rumah sekian untuk isteri yang pertama. Motor sekian, kereta sekian untuk isteri yang pertama. Lepas tu barulah pergi pada isteri yang kedua pula, yang nombor 7, nombor 8 tu. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 tu biasanya untuk isteri yang pertama tu. Yang nombor 5, nombor 6, itu baru untuk isteri yang kedua pula. Mana nafkah untuk isteri yang kedua contohnya 300 ataupun 500 boleh tak? Pelan pada hakim lah kan. Lepas tu nafkah untuk anak-anak tak ada lagi. Dia tak hakim dia tak akan sebut anak-anak. Keputusan mahkamah tu dia tak sebut. Keputusan mahkamah dia akan sebut nafkah untuk isteri pertama berapa. Nafkah untuk anak-anak berapa orang? Berapa sebulan? Okey. Kemudian rumah yang nombor yang alamat sekian untuk isteri yang pertama. Kereta apa? Ford ke? Kereta BMW ke? Wajar dan sebagainya. Untuk flat dia apa? Untuk isteri yang pertama. Motor untuk isteri yang pertama. Tanah untuk isteri yang pertama. Kan? Nombor 1, nombor 3, 3, 5, untuk isteri pertama ke tu? Lepas tu barulah masuk isteri yang kedua pula. Tu kat pesan mahkamah, perintah mahkamah tu. Maknanya contohnya nombor 7 kan, nafkah untuk isteri yang kedua contohnya 300 ataupun 500 kan. Lepas tu nafkah anak-anak tak ada. Dia tak sebut nafkah anak-anak sebab belum kahwin lagi. Belum kahwin lagi kan. Dia akan hanya sebut nafkah untuk isteri yang pertama. Kemudian tempat tinggal. Dia akan sebut tempat tinggal untuk isteri yang kedua. Apa tanya? Dia akan sebut nafkah untuk isteri yang kedua. Lepas itu tempat tinggal untuk isteri yang kedua. Tinggal di mana? Rumah sewa. Rumah yang nombor 2. Kadang ada 2 rumah kan. Taman Arawana 1 rumah. Taman apa lagi? Arawana Impian 1 rumah. Indah. 1 biji di rumah. Mana 2 biji rumah ni? Boleh lah. 2 biji rumah ni. Mana untuk isteri yang pertama Arawana Impian. Untuk isteri yang kedua Arawana Indah. Macam tu. Dia dah sebut dah mahkamah dia. Putusan mahkamah tu dah sebut kat situ. Kan? Ini untuk rumah yang kedua pun tak tahu. Ni rumah yang kedua, isteri yang kedua ni besok nak tinggal kat mana ni? Hakim tanya. Rumah mana nak duduk ni? Rumah sewa ke? Rumah yang ada 1 biji rumah lagi ke? Kadang-kadang ada orang rumah kadang 3 4 rumah boleh lah. Rumah yang sebiji pun sewa. Tak boleh lagi. Kau jual dah lama tapi rumah tak boleh beli lagi. Kan? Ini pun jadi masalah juga tu besok. Biasa putusan mahkamah dia akan dah sebut dah macam tu. Sebab biasa dulu saya kaya pejabat agama untuk bahagian nikah ni. Baik Semban kan? Memanglah mana-mana kes poligami ni memang dia dah sebut dah. Mahkamah dia dah, hakim dah sebut 1 per 1 tu keputusan untuk poligami tu. Dan mahkamah bersetuju untuk lelaki ni berpoligami dengan isteri yang kedua. Dia akan sebutkanlah macam tu. Hasil daripada keputusan dia kata untuk mohon poligami, nama lelaki tu siapa, lepas tu nama perempuan isteri pertama siapa, nombor IC semua, kemudian isteri bakal isteri kedua pun disebut nama dan perintah mahkamah tu. Disebut perintah mahkamah tu. Kami senang je. Tuan nak poligami kan? Ya, pergi mahkamah.
Kami terima putusan mahkamah, ada putusan mahkamah, boleh poligami, kita proses. Kita pun tak ada poning bala. Proses, kita gunakan kebenaran nikah, tuan nikahlah. Gitu. Tak ada masalah. Kita takkan tanya tuan boleh tak berlaku adil? Tak ada kita nak menanya dah. Tak kosong kita nak menanya dah. Itu bidang kuasa mahkamah, bukan bidang kuasa kita. Gitu. Bidang kuasa kita Pejabat Agama hanya mengeluarkan kebenaran berkahwin aja setelah ada keputusan mahkamah. Itu je. Tak ada keputusan mahkamah, minta maaflah. Kita tak akan proses apa-apa. Kalau macam tu Ustaz, susahlah Ustaz. Boleh tak saya nikah kat Thailand? Susahlah Ustaz kata, macam-macam nak. Tak ada susah dah. Kalau tuan rasa sanggup boleh kan? Pergilah. Payah pun nak. Buatlah rumah. Kan? Bawa isi pertama dan bakal isi kedua. Pergilah mahkamah macam tu. Baik, wajib diketahui sekiranya seorang berpoligami dalam dua keadaan terakhir yang disebut sebelum ini akad perkahwinan itu tetap sah. Wajib diketahui sekiranya seorang berpoligami dalam dua keadaan terakhir. Mana dua keadaan terakhir? Makruh kan? Makruh dan haram kan? Wajib diketahui sekiranya seorang berpoligami dalam dua keadaan terakhir yang disebut sebelum ini akad nikah itu tetap sah. Akad nikah tetap sah, tapi hukumnya haram. Kan? Dia tak mampu poligami. Kan dalam 1.3 kan haram berpoligami kan. Tapi dia nikah juga. Tak boleh nikah kat Malaysia, dia nikah kat Thailand. Betul tak? Kalau pernikahan tu memang cara betul, turun nikah tu memang dilantik oleh kerajaan Thailand dan sebagainya, memang diiktiraf oleh kerajaan Thailand, maka akad nikah tu tetap sah lah. Apa masalahnya nikah sah? Balik Malaysia, datanglah pernikahan tu. Cuma kena denda lah. Macam tu. Pernikahan tetap sah, tapi hukumnya haram. Haram sebab apa? Dia tak mampu poligami tadi, tapi dia nak poligami juga. Jadi kan? Dalam 1.3 kan haram. Macam tu. Dia tak ada kemampuan. Baik. Kemudian wajib diketahui sekiranya seorang berpoligami dalam dua keadaan terakhir. Kan sebut? Dua keadaan terakhir. Mana yang terakhir? 1.2 dan 1.3 lah. Kan? Ini sebut sebelum ini akad pernikahan tetap sah. Ia menghalalkan pergaulan, mewajibkan pemberian mas kahwin, nafkah dan seumpamanya. Walaupun poligami dan keadaan yang ketiga adalah haram, ia hanya berdosa tetapi tidak membatalkan akad. Yang penting cukup syarat dia tu. Syarat untuk akad nikah tu cukup syarat dia, maka halal lah. Boleh ada nikah. Tapi pernikahan tu tetap haram. Sebab apa? Dia tak mampu berpoligami. Dia nak juga poligami kan gitu. Sebab apa? Dia yakin dengan rezeki semua daripada Allah kan. Rezeki daripada Allah kan. Dia tawakal tinggi. Nanti dia akan boleh survive isi pertama, isi kedua dan sebagainya. Dia yakinkan isi yang pertama boleh, dia kata yang kata abang tak boleh, abang tak mampu. Boleh aja. Kan? Macam tu. Kan tu. Iyalah, itulah rezeki kan maha luas macam tu. Okey? Itu yang dia nak poligami tu. Tapi bila dah poligami pula masalah pula. Tak juga luas rezeki dia. Macam tu juga. Tu yang dia kata tadi tak ada beban batu digalas kan gitu. Itulah istilahnya macam tu. Baik, persoalannya keadilan apakah yang dituntut terhadap isi-isi? Okey, apakah keadilan yang dituntut terhadap isi-isi tadi? Pertama, keadilan yang diwajibkan kepada lelaki yang berpoligami ialah keadilan dan persamaan nafkah. Kan? Keadilan dan persamaan nafkah dia. Kalau isi pertama nafkah dia berapa? 500 contoh. Isi kedua pun 500. Kan? Cuma kadang-kadang hakim dia berpandangan lain. Kadang hakim pandangan lain. Isi pertama contohnya 500, isi kedua dia bagi 300. Sebab apa? Isi pertama ni dia dah lama.
Sebab dia pengalaman dia dah 10 tahun kahwin dengan suami dia. Kan isteri yang kedua ni pula baru nak kahwin. Baru nak kahwin. Kemudian isteri pertama pula, isteri kedua mungkin dia ada pendapatan dia, isteri pertama tak ada pendapatan dia. Isteri pertama hanya suri rumah aja. Isteri kedua ni pula berkejaya, ada kerja dan sebagainya. Jadi hakim berpandangan isteri kedua ni bagilah 300 sahaja. Kan? Dia tengok keadaan lah, bergantung pada hakim. Bergantung pada hakim, macam tu. Baik. Kemudian tempat tinggal dia macam mana? Ada tak disediakan tempat tinggal? Takkan dah besok dah berpoligami dengan isteri yang takkan orang kata isteri yang kedua besok ada tempat tinggal, isteri pertama tak ada tempat tinggal. Dah isteri yang mula isteri pertama ada tempat tinggal. Bila berpoligami, isteri pertama pula dihantar ke tempat lain pula, kat rumah buruk pula. Rumah tu pula dah jadi pula tempat isteri yang kedua pula. Dah duduk situ pula. Habis yang pertama dia mana nak letak kan? Ini pun masalah juga tu. Sepatutnya isteri pertama tu kekal di rumah itu. Kalau ada di rumah, kekal rumah tu. Isteri kedua pula carilah rumah lain pula. Rumah lain kan, yang sama taraf rumah dia lah. Gitu. Boleh je. Ada yang duduk serumah. Bilik lain-lain lah, jangan bilik sama. Adalah, mana kalau contohnya serumah, mana ada 3 lah bilik. 3 bilik. Malam pertama bilik isteri pertama dengan isteri pertama. Malam kedua isteri kedua pula. Gitu kan. Bergelir-gelir. Itu katanya cerita Ramli tu. Bergelir-gelir sampailah abang mampus kata kan. Bergelir-gelir. Tak? Tak adalah macam tu. Kan? Gitu. Ada satu rumah kan. Ada satu ustaz tu kat Indonesia tu. Dalam YouTube ada. Dalam YouTube ada kan. Lupa nama ustaz tu. Indonesia lah. Memang dia satu rumah. Isi dia satu rumah. Dan orang kata TV pun kadang-kadang panggil dia. Panggil 3 isi sekali. Dia orang nak interview kan. Nak orang kata kongsi pengalaman dia poligami. Memang 3 isi dipanggil. 3 masuk TV. Duduk sebelah je kan. Lupa nama ustaz tu. Dia ada dalam Indonesia punya dah. Kita boleh tengok dalam YouTube. Tengok. Lelaki seorang ustaz kahwin 3 orang. Itu. Tapi yang baru ni pula ada kes juga ustaz pula yang mengandung kan tu. Dia mengandungkan santri dia. Pelajar dia. Pondok pesantren di Indonesia kan. Berapa orang yang mengandung tu? Takutlah tengok kita. Terkejut juga. Ada tengok tak? Tak tengok. Dalam FB ada. Mungkin tuan-tuan tak jumpa kot dalam FB ada. Berita daripada Indonesia. Seorang ustaz telah menghamilkan berapa orang? 7 ke 8 orang dia punya santri, pelajar dia. Macam tu. Kan? Ada yang dah melahirkan anak. Tuan. Sekarang ni tengah kesyuh dekat Indonesia. Ngabsing kita ni. Gitu. Baik. Kemudian giliran bermalam. Okey, giliran bermalam. Kemudian pergaulan yang baik dan menggunakan kewajipan yang lain terhadap isteri. Okey? Cukup, tuan. Sekali lagi ya. Sementara keadilan daripada sudut perasaan sayang yang tidak menzahirkan kezaliman terhadap seseorang daripada isteri, tidaklah termasuk keadilan yang mesti diperolehi oleh pada isteri. Kasih sayang tu lain. Kasih sayang sebab kasih sayang ni dekat kata dalam batin, dalam hati. Sebab Nabi pun kadang-kadang Nabi susah nak orang kata sama rata kasih sayang pada isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang isteri yang lebih dikasih sayang kan, melainkan dengan isteri yang lain. Tapi dari segi nafkah tu semua samalah. Nafkah zahir dia semua sama. Tapi dari segi masalah kasih sayang inilah yang berbeza kan. Baik. Hal ini adalah kerana manusia tak mampu menguasai hatinya dalam memberikan kasih sayang. Nampak? Sebab dalam masalah kasih sayang ni antara dia dengan Allah Ta'ala sajalah. Antara suami itu dengan Allah Ta'ala saja.
Antara mana-mana isteri yang dia paling kasih sayang itu antara dia dengan Allah Ta'ala. Tapi dalam bab nafkah zahir, kena bagi sama ratalah nafkah zahir tadi. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai situlah tuan. Cukup sampai itulah pengajian kita. Akan datang kita sambung lagi insya-Allah. Ada soalan nak sebelum saya tutup? Ada? Ya. Yang kedua juga kalau dia kalau berani, tapi yang kedua tadinya dia dah mengandung. Jadi lepas tu suami itu lagi anak yang apa tadi dia dapat hak. Yang pertama tadi belum berlaku persetubuhan tapi pernikahan dah wujud. Dia kalau pernikahan itu dah wujud, pensah pernikahan itu dan didaftarkan pernikahan itu, maka dia ada faraid lah untuk dia. Adalah bahagian untuk dia. Walaupun pernikahan tu dah wujud dan belum berlaku persetubuhan kan, tapi pernikahan tu dah didaftarkan. Kan? Mana adalah bahagian untuk dia. Untuk si yang kedua tu. Kemudian yang surah yang masalah kedua tadi, anak. Kan? Anak ni dia ikut ibu. Kalau anak luar nikah kan, sebab dia dah mengandung kan perempuan tu dah mengandung, jadi anak ni dia ikut pada ibu dia. Kalau ikut kan dia tak dapatlah parit tu. Untuk anak tadi dia tak adalah bahagian dia, sebab dia ikut pada ibu sebab ada anak luar nikah. Itu dia tak ikut pada ayah. Kalau ikut pada ayah dan dia anak satara, maka kalau ayah tu meninggal, maka ada bahagian untuk anak tu. Kalau tak ada bahagian lah. Kecuali kalau ayah dia tadi sebelum meninggal memang dia ada hibah. Dia ada buat hibah kan untuk anak dia tadi. Tetapi setelah hibah tu pun setelah dibagi faraid semua. Kalau semua faraid semua dah dapat kan, barulah ada hibah tu boleh diguna pakai untuk anak sebab anak dia tak sah taraf. Gitu. Okey? Itulah. Tak adalah. Sebab anak ni ikut pada ibu. Anak non nikah ikut pada ibu. Ibu lah bertanggungjawab terhadap anak-anaknya. Kalau ibu yang meninggal, tu anak tu dapat untuk bahagian dia lah daripada ibu dia. Tapi sekarang ni yang meninggal bukan ibu, kan? Yang meninggal ayah dia. Ayah dia mana tak ada lah anak tu dapat. Kecuali kalau ayah dia tadi memang ada dia hibah kan. Dia ada untuk bagi sagu hati lah. Ada hadiah kan untuk anak dia nanti tadilah yang tak sah taraf itu. Itu lain. Ada hak lah. Ada hak pada harta ibu dia. Harta ibu saja. Dia ada harta ibu saja. Itu pun kalau ibu dah ada harta, kalau ibu tak ada harta, tak ada hak. Kan? Jadi tak ada. Tak ada. Dia tak ada hak daripada suami dia. Sebab dia tak sah taraf. Ya. Sebab isteri yang ibu yang bertanggungjawab apa-apa hal ibu yang tanggungjawab terhadap anak yang tak sah taraf ni. Dan lagi pun dia tak boleh dibinkan dengan pada ayah dia. Tak. Dia tak boleh dibinkan ayah dia. Dia hanya kata, iyalah nak nikah lah macam tu. Namanya contohnya Ahmad macam tu je. Kadang tak ada bin. Ahmad ataupun nama dia Ali ataupun namanya Fatimah tak ada bin. Kan IC-nya tu. Kan biasa kalau anak-anak tak taraf ni dia tak ada bin ataupun binti kat situ, tak letak. Tapi dulu ada juga, dulu kes-kes dulu dia sebut bin binti dululah. Sebab masa tu tak kuat kuasa hukum tu tak kuat kuasa lagi. Undang-undang tu tak kuat kuasa.
Ya. Binti Abdullah lah. Ataupun kadang JPN dia tak letak apa pun, dia letak nama perempuan tu je ataupun nama lelaki je. Tak letak binti pun, bin pun tak ada letak. Biasanya kat situ kita dapat tahulah ini anak luar nikah lah gitu. Itu. Okey, itu saja. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa alam taqabbala wa halalan mubarakatan katsira wa ziyana fatayya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa aftah lana futuha arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqul ma'suma. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabarallah.